Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. So coach sambung lagi penerangan. Tadi coach video yang sebelum ni coach cerita pasal perkara-perkara yang sepatutnya kita amalkan untuk kita menghindari, okey, kalau boleh melambatkan plateau. Maksudnya berat berhenti menurun dan lemak berhenti menyusut tu, kalau boleh kita nak lambatkan terjadinya benda yang dinamakan plateau tu. Sebab dia sama ada terjadi di awal-awal kita berdiet, kita belum lagi dapat berat badan yang normal, belum lagi pinggang cukup menyusut sehingga kita punya pinggang tu dia kurang daripada separuh ketinggian kita. Okey, itu kurang risiko untuk kena penyakit kardiovaskular. Okey, kalau kita dapat saiz pinggang yang kurang daripada setengah ketinggian kita, maka kita low risk untuk kena penyakit kardiovaskular. Kalau lebih pinggang kita, saiz ukur lilit pinggang lebih tinggi daripada 2 kali daripada separuh ketinggian kita, maka tinggi risiko untuk kita kena penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, obesiti dan sebagainya. So tujuan utama kita sudah tentulah untuk bersyukur, untuk menjaga kesihatan. Jadi sebelum dapat saiz pinggang tu tiba-tiba dah plateau, kemungkinan kerana diet kita terlampau ekstrim. Okey, atas faktor-faktor yang coach sebut tadi lah, protein, latihan rintangan, nutrient timing, nutrient cycling dan sebagainya. Okey, sekarang ni anda sudah pun plateau. Kemungkinan anda cek sebelum ni ada 14 simptom. Coach bagi tahu kemungkinan anda akan kerana penurunan metabolisme. So dah ada damage dekat kita punya metabolisme sebab cara diet yang salah. Maka kemungkinan ada penurunan metabolisme tu. So apa nak buat? Apa nak buat? Buat kata orang putih, damage have been done. Tu kata orang putih. So coach pun listkanlah beberapa perkara yang boleh anda amalkan. Yang pertama sekali, anda kena implement senaman latihan rintangan. Kena mula. Tujuannya untuk menambahkan otot. Tujuan untuk menambahkan otot, bila otot terbina, maka metabolisme kita akan meningkat. Okey? Sebab nak maintain otot yang terbina, nak bina dan nak maintain otot tersebut, dia menggunakan tenaga. So kadar metabolisme kita akan meningkat. Okey, contohnya kalau otot kita bertambah lebih kurang 1 kilogram, jadi walaupun kita resting, maksudnya dalam keadaan resting kita tak buat apa-apa aktiviti fizikal, untuk maintain otot itu sahaja yang 1 kilogram tu, dia lebih kurang sehari lebih kurang 7 kalori. Okey, ni para pengkaji dia buat kajian lah. Okey, so dia orang dapat lebih kurang 7 kalori. Okey, untuk apa kan? Sorry silap. Lebih kurang 14 kalori. Okey. Dia kata 7 kalori tu untuk 1 pound. So kalau 1 kilogram 0.45 1 pound 0.45 kilogram. So 7 darab 2 lebih kurang 14-15 kalori, macam itulah. So kalau kata pentambahan lebih kurang 10 kilogram berat badan otot, maka dapat kita perlu guna 150 lebih kurang 150 kilogram kalori tenaga setiap hari untuk maintain otot tu sahaja. Okey, belum lagi cerita pasal nak membina otot tu, belum lagi cerita pasal menggunakan otot tu untuk aktiviti fizikal. Ini sekadar untuk maintain sahaja. So kalau kata sehari 150 kalori, so peningkatan metabolisme tu seolah-olah seperti 4 kali 4 16, lebih kurang 1 mangkuk nasi sehari punya tenaga. Metabolisme kita meningkat dengan 10 kilogram otot. 10 kilogram otot tu, 10 kilogram tu berat. Okey, coach pernah ukur lebih kurang Okey, coach pernah meningkatkan lebih kurang 10 kilogram lebih kurang dalam tempoh 3 tahun. Okey,
dengan diet, dengan senaman yang coach fokus untuk membina otot, maka terbinalah otot dalam tempoh 3 tahun. Okey, itu coach. Kalau anda anda kena belajar betul-betul, kena buat betul-betul. Okey. Jadi ceritanya kat sini, nak bina otot tu bukannya mudah, tapi tak mustahil. Yang penting sekali anda dah mula. Okey. Macam mana nak mula latihan rintangan? Okey. Yang pertama sekali, anda kalau kata anda dah start, anda memang seorang yang buat kardio untuk mengecutkan lemak. Okey, kalau orang yang profesional, dia akan gelak bila kita sebut kita buat kardio untuk mengecutkan lemak. Sebab untuk mengecutkan lemak, paling utama ialah diet. Okey, kardio tu dia sebagai satu aktiviti tambahan harian, yang mana kalau kita buat, kita mesti fokus buat seumur hidup. Kalau kita stop aktiviti fizikal tu, yang penggunaan kalori harian tu, maka lemak yang mengecut sebab penggunaan kalori harian kita buat spesifik macam kardio tu, dia akan datang balik kalau kita stop. Itu masalahnya. So nak buat tak ada masalah, buat je lah. Yang penting buat sampai mati. Okey, mati dulu baru stop. Okey, jadi ceritanya kat sini, kalau setiap hari anda buat kardio, anda kena implementkan latihan rintangan. Okey, so portion dia macam mana? Kita buat macam, contohnya macam diet suku-suku separuh dia punya portion. Kita bukan panggil diet suku-suku separuh, kita sebut senaman suku-suku separuh. Separuh itu ialah latihan rintangan, suku kardio, suku lagi relax, tenangkan diri. So separuh 3 hari dalam seminggu. 2 hari kardio, 2 hari relax. Anda mesti mengutamakan latihan rintangan. Okey, so suku-suku separuh senaman. So separuh mesti latihan rintangan. Coach ulang sekali lagi, 3 hari buat latihan rintangan minimum. Okey, cuba usaha buat, implementkan. 2 hari kardio. Sebenarnya kalau anda tak buat kardio langsung pun tak ada masalah. Mungkin anda boleh buat 4 hari latihan rintangan dan 3 hari anda relax dan anda just tingkatkan aktiviti. Kita panggil NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Maksudnya pergerakan fizikal yang biasa seperti berjalan, naik tangga apa semua, tingkatkan yang tu. Itu kita panggil NEAT. Okey. Yang tu lah sebenarnya faktor utama penggunaan lemak badan sebenarnya, NEAT tu. Kalau kita tingkatkan aktiviti harian tu, insya-Allah sebab benda tu kita boleh istiqamah, kita boleh tingkatkan. Okey. Jadi ceritanya kat sini, tingkatkan latihan rintangan, start latihan rintangan. Tu step pertama, start latihan rintangan, boleh guna suku-suku separuh senaman. Anda boleh start dengan latihan rintangan jenis body weight training. Okey, buat push up, pull up, body weight squat, lunges, sprint, shuttle run, dan macam-macam lagi lah pergerakan yang anda menggunakan beban badan anda sendiri untuk membina otot. Itu kita panggil body weight training. Boleh start dengan itu. Okey, 3-4 hari seminggu. Boleh start dengan itu untuk membina otot. Boleh start dengan itu, tak ada masalah. Okey, kemudian anda boleh progress kepada menggunakan dumbbell, barbell, okey, plate besi apa semua, machine. Boleh beli letak kat rumah, boleh pergi gym. Okey, dan anda kena buat latihan style apa orang panggil, anda boleh pilih sukan, contohnya macam powerlifting, bodybuilding, olympic lifting, strongman dan sebagainya, boleh pilih. Okey. Yang paling mudah sekali bodybuilding. Mudah masuk coach, mudah untuk buat. Dia punya teknik semua dia mudah sebab dia isolation movement banyak. Yang paling asas powerlifting. Anda kena boleh buat deadlift, squat, dan bench press ataupun overhead press. So ini pergerakan yang paling utama dalam pasukan sebenarnya, pergerakan powerlifting. Tapi nak amal mungkin bodybuilding. Anda boleh campur-campur, tak ada masalah. Benda ni tak susah, benda ni kena amal. Anda kena start buat. Jangan banyak alasan, jangan banyak bercakap, buat aja, rancang. Dan sebab itulah bila anda dah ada coach yang membimbing anda, sepatutnya dia boleh mendidik anda, membimbing anda, menunjukkan jalan yang betul. So kalau tak tahu, tanya. Okey, selalunya kalau anda berdiet, anda ada coach, tanya dia, insya-Allah dia akan membantu anda. Okey, so start latihan rintangan, start bodybuilding, dan bodybuilding start dengan body weight, kemudian boleh pergi bodybuilding, powerlifting, apa semua tu boleh buat lepas tu. Dan yang paling penting sekali dalam latihan rintangan ni adalah progress. Dalam bahasa orang putih kita panggil progressive overload. Okey, di mana anda secara asasnya paling basic sekali nak faham ialah sentiasa progress. Macam anda cardio, anda lari, jogging, pumpam, dia progress dia tak banyak.
Okey, dari segi otot pun tak ada banyak progress. Okey, anda akan statik macam tu je. Okey. Tapi kalau otot, dia memang bukan susah, dia memang banyak ruang untuk progress. Anda boleh progress banyak segi. Okey, contohnya, coach bagi ya. sorry. Repetition, set, frekuensi, volume, apa lagi? Jenis senaman. Okey, dan banyak lagi intensity, maksudnya berat besi itu sendiri. Okey, semua tu kita panggil progress. Setiap satu aspek tu kita boleh progress. Tu kita panggil progressive overload. Anda kena catat. Kalau boleh, setiap sesi tu ada progress. Ada kat mana-mana. Okey, so ceritanya kat sini, kena buat latihan rintangan dan kena progress. Itu step pertama. Okey. Jangan asyik buat cardio je, buat latihan rintangan. Okey. Itu yang pertama. Sebab apa kita nak bina otot? Bina otot insya-Allah akan meningkatkan metabolisme kita. Tak banyak, sedikit. Tak sedikit, banyak. Yang penting dia membantu kita. Dan jadikan amalan hidup. Okey, jadikan amalan hidup. Fokus buat sampai mati. Okey, bila kita dah start buat latihan rintangan, kita mesti cukupkan kita punya protein. Okey, yang pertama latihan rintangan. Yang kedua, ni sebenarnya benda awal-awal lagi anda kena buat sepatutnya. Yang kedua ialah cukupkan protein. Okey, kalau anda ikut diet suku-suku separuh contohnya, okey, protein tu dah ada suku tu, sepatutnya ada dalam setiap meal. Kalau kata anda punya meal ada sayur sahaja, ada karbo sahaja, so tak ada protein. Kalau belajar dengan coach akan tegur, mana protein? Tu kalau belajar dengan coach lah. So lazimnya kalau anda belajar personal fat loss coaching, macam coach, dia hantar meal melalui apa orang panggil WhatsApp. So coach akan tegur. Setiap hari hantar meal, coach akan tegur, bagi tahu mana kurang semua kan. Protein tu amat kritikal untuk membina otot. Bukan saja untuk membina otot, untuk semua sel dalam badan anda. Even sel lemak anda pun guna protein untuk bina sel tu. Sebab dia basic block, kita panggil. Dia binaan asas badan kita ialah protein. Utamakan protein haiwan. Okey? Sebab protein haiwan ni dia sempurna. Kalau protein tumbuhan, kita kena campur-campur baru jadi sempurna untuk kegunaan badan kita. So utamakan protein haiwan. So kena cukupkan. So step pertama, cukupkan. Jadi step kedua pula, bila anda bina otot dari segi protein ni, doublekan. Maksudnya katakan setiap meal, setiap hari anda makan 3 meal contohnya, anda ada suku protein. Anda buat latihan rintangan, lepas tu rest semua cukup, tapi tak ada progress. Maksudnya anda tak boleh progress, sukar progress, mungkin tak cukup protein. So coach punya cara senang je, doublekan protein untuk setiap meal. Doublekan protein untuk setiap meal. Karbohidrat stay the same, sayur stay the same, protein doublekan. Kalau betul anda nak break through the plateau, anda nak breakthrough, nak cuba betulkan semula metabolisme tu kan, nak cuba tingkatkan semula metabolisme, nak cuba tingkatkan otot tu, kalau betul lah kan. Kalau tak betul ikut suka anda lah. Kalau betul, protein tu step kedua, lepas cukupkan, bila dah tak ada progress, anda doublekan pula. Itu step kedua dalam protein ni. Okey, doublekan pula. Lepas tu anda dah buat, okey, rest semua cukup, double apa semua, selang beberapa bulan, tak ada progress lagi pembinaan otot tu, dia kurang lagi. Kita nak tahu progress otot kita tu, kita boleh tengok secara mudah. Okey, kita punya kekuatan kita meningkat, performance kita meningkat. Itu tanda mudah bahawa otot kita makin kuat, makin bertambah. Okey, itu tanda mudah. Dan berat kita makin bertambah. Sebab itulah masa ni, sebab badan dah rosak, metabolisme dah damage sedikit sebanyak, sebab diet yang tak betul. Kita nak betulkan balik. Jangan fikir berat dah, fikir inch loss. Okey, sebab kita tingkatkan berat sekarang ni, nak tingkatkan otot tu. Orang tak nampak berat, orang nampak inci. Orang nampak pinggang, orang tak nampak berat kat pinggang, orang nampak inci tu. Sebab inci boleh turun dengan berat yang bertambah. Sebab apa? Otot tu berat dia lebih kurang 3 ke 4 ke 5 kali ganda berat lemak untuk saiz yang sama. Sebab itulah kalau pinggang mengecil, berat boleh meningkat kalau otot meningkat dengan cara yang betul. Okey, dan bukan mudah nak bina otot ni sebenarnya.
So fokus inci. Biar berat tu dia tak berubah ke apa, tapi inci tu insya-Allah dia akan ada pengurangan. Tengok kita punya performance sukan kita kalau meningkat, okey, no problem. Alright. So bila dah double protein pun nak tambah lagi. Anda nak upgrade lagi bab protein ni. Okey. Selalu dalam anda berdiet, tak kisahlah diet style apa pun, anda suka terapkan snacking. Betul tak? Tapi ceritanya kat sini, stage ketiga, protein yang pertama cukupkan stage pertama. Yang kedua ada double kan. Stage ketiga, antara meal tu anda tambah protein. Okey, tu stage keempat, stage ketiga. Cukupkan pertama, doublekan ketiga, anda tambah protein antara meal. Katakan anda makan 3 kali, so antara meal tu anda tambah makan protein. Seeloknya yang natural. Okey, seeloknya yang natural. InsyaAllah dia akan ada bagi kesan kepada kita punya pertumbuhan otot kita, insyaAllah. Seeloknya yang natural. Kalau tak boleh macam coach memang mampu natural tu beberapa mil sahaja, dan coach makan whey protein. Whey protein ni protein susu. Dia ekstrak dari susu, separuh lagi jadi cheese, separuh jadi whey. Itu je, bukannya ada apa pun. Macam coach makan whey protein sebab coach tahu itu keperluan diri coach. Antara mil coach akan ambil whey protein. Macam tu. Itu coach punya keperluan. Okey, so anda boleh buat macam tu. Tu stage yang ketiga. Stage keempat ada lagi. Tu cerita lain lah. Okey, cukuplah. Coach rasa anda boleh start dengan adequate protein dulu. Cukupkan protein tu dulu. Kemudian mungkin dah cukup okey, anda akan doublekan protein tu pula. Alright, tu stage kedua. Stage pertama, itu perkara kedua. Pertama, latihan rintangan. Yang kedua, cukupkan protein. Sebab coach tengok dalam grup suku-suku separuh pun kat Facebook, coach tengok banyak meal yang tak cukup protein, yang kadang-kadang tak ada protein. Snacking. Tak apalah, coach memang cannot go dengan snacking, so coach tolak ke tepi terus. Coach like saja tapi coach tak komen. Sebab coach punya prinsip coach no snacking. Dia ada cara dia. Okey. Yang penting dalam setiap meal mesti ada protein, adequate protein. Okey? Buat yang ni dulu. Perkara kedua, protein. Perkara ketiga, rest. Sebab kadang-kadang kita rasa metabolisme kita down, kita plateau dan sebagainya, kadang-kadang sebab kita stres. Okey, antara penyebab, antara menyumbang kepada plateau semua ni adalah kerana kita stres. Antara sebab stres ialah kita tidur kita, sama ada sebab stres kita tidur terganggu ataupun kerana tidur kita terganggu kita stres. Dia antara dua tu lah. Okey, boleh jadi tidur terganggu boleh menyebabkan stres boleh menyebabkan tidur terganggu. Okey, jadi sekarang ni fokus kepada recovery. Step ketiga, pastikan anda recover betul-betul. Senang je cerita, tidur lepas isyak. Okey, tidur lepas isyak. Dan kalau anda tidur lepas isyak, selalunya anda boleh bangun sebelum subuh. Maksudnya cukupkan, dapatkan waktu tidur yang optimum tu. Okey, seeloknya waktu tidur lepas isyak. Kalau anda tidur lepas isyak, kan, pukul 9, pukul 10 tu anda tidur, anda bangun pukul 4 pagi tu anda dah segar dah sebenarnya. Okey. So cukupkan rest. So banyak lagi teknik untuk dapat tidur yang berkualiti dan berkuantiti ni. Okey, banyak lagi teknik dia. So boleh belajar, boleh tanya coach masing-masing. Alright. Yang keempat, fokus inch loss dan bina otot penimbang buang. Itu coach dah cerita dah tadi. Sekarang ni anda nak bina otot untuk meningkatkan metabolisme, anda buat latihan rintangan, anda tingkatkan protein dan cukupkan recovery. Sekarang ni anda nak fokus bina otot, so fokus kepada inch loss. Okey, boleh ukur sekali seminggu. Yang paling penting adalah inch loss dekat pinggang. Okey. Dan ukuran yang kedua adalah ukuran progres senaman anda. So ada dua ukuran yang anda kena pentingkan. Satu ukuran inch loss, yang kedua adalah ukuran progres senaman anda. Okey. Senaman latihan rintangan. Okey, latihan rintangan ni ingat faktor keselamatan, okey, dan faktor teknik dan postur yang betul. So sepatutnya anda ada seorang coach yang mendidik anda di gym ataupun mengajar anda, okey, macam mana nak buat cara yang betul. Supaya anda tak injured, supaya anda tidak overtraining dan sebagainya. So yang keempat, fokus inch loss dan tengok juga
progres senaman anda. Okey. Yang kelima, konsisten sampai mati. Konsisten sampai mati. Okey. Jangan fikir short term. Once anda fikir senaman dan diet itu short term je, nak dapatkan badan kurus saja, badan cantik saja, anda dah gagal. Kena buat benda ni seumur hidup. Okey. Ini adalah satu jenis kebahagiaan, amalan kebahagiaan, diet dan senaman. Kalau anda pandang diet dan senaman sebagai satu amalan yang menyakitkan, so anda dah salah. Mindset anda dah salah awal-awal. So fokus mindset anda, konsisten buat sampai mati, konsisten progress. Okey, diet dan senaman anda. So bila otot anda bertambah dengan diet dan senaman yang betul, insya-Allah metabolisme anda akan semakin okey. Okey, akan semakin okey. Sebab mengikut kajian, orang yang dia ada metabolic damage sebab dia diet ekstrim, walaupun dia berhenti berdiet, dia punya basal metabolic rate dia ataupun resting metabolic rate dia tetap sama, turun, rendah lepas dia berhenti diet. Dan dia makan masa nak naik, nak jadi normal balik. Makan masa. Okey. So antara cara nak bagi normal balik ialah anda meningkatkan otot. Sebab tingkat otot, automatik metabolisme meningkat. Okey. Sebab kita kira, kalau anda kira anda kira kalori intake pun anda kira berdasarkan berat badan. So otot meningkat, berat badan meningkat. So automatik anda punya kalori intake pun sepatutnya meningkat. Dia bergantung pada anda punya metabolisme lah. Jadi ceritanya itulah satu-satunya cara yang coach ingat, coach faham dan coach nampak dari segi saintifik dia terbukti membantu bagi kita sihat kembali setelah kita merosakkan metabolisme kita kerana diet yang ekstrim. Okey. So buat latihan rintangan, cukupkan protein, cukupkan rest. Yang keempat tadi apa? Fokus inch loss dan progress senaman. Tambah otot, otot bertambah, insya-Allah metabolisme bertambah. Kemudian mindset kita. Okey. Mindset kita yang terakhir, mindset kita fokus buat sampai mati. Orang yang paling bijaksana ialah orang yang sering mengingati mati. Ini hadis Nabi. Sebenarnya kejayaan tu ada di kematian. Sebab bila sebut kematian, kita buat satu benda tu istiqamah, konsisten sampai mati. Benda apa yang konsisten? Benda kebaikan, benda yang progress. Buat kata Einstein, kalau kita buat satu perkara yang sama untuk mendapat result yang berlainan, kita gila. Itu Einstein katalah. Tapi kita amal satu benda yang progress, yang progresif, kebaikan. Benda kebaikan dia bertambah. Kita secara konsisten benda yang bertambah tu, maka akan bertambah sampai kita mati. Fokus diet dan senaman untuk lifetime. Okey, untuk kesihatan dan kebahagiaan. Bukan untuk kurus, bukan short term. Kurus dapat, insya-Allah dapat kurus tu. Tapi fikir lebih daripada tu. Kurus tu dia side effect dia. Kita nak jaga kesihatan, kita nak betulkan balik kita punya badan, nak jaga kesihatan, kita diet dan kita senaman. Okey. Coach kata itu saja cukup perkongsian coach. 5 step untuk cuba apa orang panggil meningkatkan kembali metabolisme badan. InsyaAllah cuba amalkan. Coach bagi tahu ni cuma dia punya tajuk-tajuk dia saja. Pengisian dia banyak bro. Banyak. Pengisiannya terapi long term. Jadi macam mana? Anda kena berguru. Berguru macam mana? Carilah coach-coach mana fat loss, mana yang pandai-pandai. Tanya. Kalau anda dah ada coach, dah ada guru kat gym ke kat mana-mana kan, kat online ke mana-mana, memang anda ada coach, ada guru, tanyalah dia. InsyaAllah dia tahu. Okey, dan dia akan bantu. Okey. Itu sahaja perkongsian coach. So kalau ada apa-apa soalan boleh komen lah kat video ni. Video ni insyaAllah coach akan kongsi kat merata tempat untuk menjawab persoalan semalam. So inilah 5 step
usaha untuk meningkatkan kembali metabolisme. Dia step tapi tujuan dia yang sama aja, untuk meningkatkan otot. Okey, sekian dulu daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.